komposer serta penyanyi terkenal Yassin Sulaiman. Penyanyi lagu Mimpi Laila ini didakwa menanam serta mengedar dadah jenis ganja di sebuah kondominium di Damansara. Kejadian yang menimpa penyanyi ini semestinya menjadi detik hitam buat beliau. Cabaran lebih menguji apabila penyanyi yang mengaku dirinya menghidap bipolar tahap kronik ini terpaksa berdepan hakikat bakal berdepan hukuman gantung sampai mati mandatori jika sabit kesalahan. Persoalannya, sejauh manakah harapan yang tinggal buat Yassin Sulaiman? Saudara Yassin tertuduh telah dibawa ke mahkamah. Pada mulanya mahkamah session di mana satu pertuduhan telah dibaca, iaitu pertuduhan di bawah Seksyen 6B bracket 1A, iaitu mengenai kesalahan menanam pokok ganja, yang mana kesalahan tersebut boleh dihukum sehingga seumur hidup dan juga sebatan. Selepas itu kami dibawa ke mahkamah magistrate. Di mahkamah magistrate Petaling Jaya, pertuduhan yang kedua telah dibaca, iaitu mengenai kesalahan Seksyen 39B yang mana berkaitan dengan pengedaran dadah, yang mana hukumannya boleh dikenakan sehingga hukuman gantung. Jadi dalam persidangan tersebut saya telah bangun dan bantah bahawa tidak timbul isu pengedaran sebab OCPD di Petaling Jaya sendiri telah membuat satu kenyataan akhbar. Tidak ada langsung elemen kita panggil pengedaran komersial dan sebagainya. Dia hanya untuk keperluan diri. Selepas itu saya melihat keadaan Yassin, telah memberi arahan kepada saya untuk memohon agar rawatan perubatan segera diberikan kepada beliau. Malah beliau mengandaikan beliau takut beliau mengalami, dalam kata kutip, kegilaan yang beliau lalui sebelum ni. Hakim mengatakan bahawa sekarang beliau akan dibawa ke penjara, jadi pihak berwajib penjara perlu pastikan rawatan tersebut diberi dengan segera. Sepanjang pengalaman Tuan 20 tahun dalam mengendalikan kes-kes, sejujurnya sejauh mana harapan yang ada untuk Abang Yassin lepas daripada hukuman gantung mandatori? Saya tahu kes-kes sebegini memang mendapat perhatian khusus daripada pihak-pihak berwajib, terutama sekali yang melibatkan jumlah yang tertentu. Pun begitu, saya melihat ianya sentiasa akan memihak kepada mereka-mereka yang mempunyai keadaan-keadaan tertentu, dan malah tak keterlaluan kalau di peringkat ini untuk saya katakan bahawa beliau seorang pesakit yang perlu mendapat rawatan. Pun begitu, saya tidak boleh berhujah dari segi merit kes kerana takut nanti subjudis. Kes-kes begini pada pandangan saya agak istimewa. Kenapa beliau dituduh di bawah Seksyen 39B? Kerana peruntukan tersebut mengatakan sekiranya berat ganja tersebut melebihi 200 adalah diandaikan, presume, ianya digunakan untuk tujuan pengedaran. Pun begitu, perkara tersebut perlu dihujahkan lagi. Setakat ini insya-Allah saya yakin saudara Yassin sebenarnya dari segi kedudukan undang, insya-Allah ada kedudukan undang yang memihak kepada beliau. Bagi saya ada dua benda berbeza, pesakit dan penjenayah. Harta dadah berbahaya bertujuan untuk menghukum penjenayah, bukanlah untuk menghukum pesakit. Ini adalah takdir dan ketentuan Allah. Ujian berat ini yang kami hadapi berlaku. Kami sekeluarga, terutamanya anak-anak Yassin, ibu dan ayah kami, tambah dengan ujian ini. Ketika prosiding mahkamah kan membacakan hukuman gantung sampai mati mandatori, bagaimana jika abang boleh gambarkan perasaan abang ketika itu? Perasaan masa itu memang sebab tak boleh. Saya tak pernah, first time masuk mahkamah. Ini adik saya sendiri, memang perasaan sebab tu saya tak dapat nak kawan. Hingga apabila di luar itu, apabila dikerumuni oleh wartawan, masa itu saya cuba menghadkan kata-kata saya sebab saya tahu kalau saya cakap lebih lagi saya akan breakdown. Kenapa agaknya harapan abang lah? Maaf. Saya berterima kasih kepada semua kenalan beliau, sahabat andai, saudara dekat dan jauh. Apa Yassin perlukan sekarang adalah doa. Apa yang boleh menukarkan takdir ini adalah doa. Bila saya jumpa Yassin hari itu, dia beritahu saya rasa sangat rindu kepada anak-anak. Kita berdoalah agar sesuatu yang baik akan berlaku di penghujung situasi ini. InsyaAllah.